Salam sejahtera kepada semua. Saudara Cikgu Aminul Huda, Cintong, Cik Amira dan semua pimpinan parti-parti dalam Pakatan Harapan Muda, para hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Saya datang daripada Parlimen. Pagi ini mula bahas titah diraja dan sebelum itu usul tergempar dibawa oleh Ketua Pembangkang supaya dibincangkan satu skandal rasuah paling besar. Hal Malaysia dibongkar di Mahkamah Amerika dan pihak speaker bersetuju usul itu dibincang, tapi bukan dalam parlimen tapi di kamar khas yang kehadiran ahli-ahli parlimen tak ramailah dalam kamar khas. Hadirin sekalian, pegawai-pegawai kerajaan yang hadap, pegawai polis dan sebagainya, lihatlah skandal rasuah di Malaysia ditangkap dan dibicarakan di Amerika. Pendedahan ini paling mengejutkan kita. Saya tak tahu. Yang saya tahu, Najib dapat 2.5 bilion daripada Tok Arab. Itu yang kita jajah. Kita jajah sebelum pilihan raya dulu. Sekarang terdedah berapa bilion lagi diberi kepada ahli perniagaan, orang putih, dan di antaranya dia gunakan wang itu untuk girlfriend kah, untuk perempuan simpanan kah. Dia bayar 10 juta US dollar, lebih kurang 44 juta. Beli rumah di London. Menggunakan wang kita untuk skandal kehidupan mereka. Wang rakyat. Paling memalukan dunia sekarang ini. Dan yang terlibat itu 3 gadis Melayu, perempuan Melayu. Saya sebut dalam parlimen tadi, alhamdulillah orang Melayu sudah sampai ke peringkat dunia. Bukan terkenal seperti Wan Azizah yang jadi timbalan Perdana Menteri. Bukan terkenal seperti Hana Yeo yang mendapat award di peringkat antarabangsa. Tetapi terkenal kena rasuah dan blackmail. Dan orang putih itu mengaku dia telah menerima. Dan barulah selepas itu Badan Pencegah Rasuah Malaysia MACC bertindak panggil Rohana ke nama dia, buat siasatan selama 8 jam dan melibatkan wang negara begitu banyak. Hadirin sekalian, yang selama ni kita tidak tahu, rupanya skandal Wana MDB adalah skandal rasuah yang terbesar dalam dunia, in the world, rekod dunia. Sudah tentulah dengan terbongkarnya perbicaraan di Amerika Syarikat ini, pelabur-pelabur nak datang ke Malaysia dia akan fikir 2-3 kali. Mereka bimbang sistem kehakiman negara kita yang dulunya amat dihormati, sekarang dilihat sistem kehakiman negara kita sudah nak kata hancur berkecai tidak lagi, tetapi seolah-olah ada 2 kelas, kelas kayangan dan kelas rakyat biasa. Dan rakyat pula dididik entah macam mana orang yang telah didapati salah oleh 2 mahkamah masih jadi hero datang di Johor ini. Kalaulah pergi di negara barat, barangkali ada demonstrasi menentang terhadap beliau. Kerana mereka amat anti rasuah, amat benci kepada penyelewengan. Saya tak sukalah wanita Melayu terkenal kerana skandal. Biarlah mereka terkenal kerana sokan, terkenal kerana penglibatan dalam masyarakat, terkenal dalam politik, bukan terkenal kerana skandal. Soalnya, PAS yang ada dalam kerajaan sekarang, apa mereka buat bila berlaku skandal begini? Apa mereka buat? Mana dia perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar kamu? Okey, lepas perbahasan itu, Datuk Seri Anwar bercakap sikit, saya bercakap sikit, Lim Goim bercakap sikit.
Parlimen pun disambung dengan perbahasan. Pukul 2 kami jumpa Perdana Menteri. Yang jumpa ialah Datuk Seri Anwar, Lim Guan Eng dan saya, 3 orang. Dalam perjumpaan itu disebut oleh Lim Guan Eng supaya ceramah ini dilonggarkan sedikit, boleh buat di luar seperti ini. Dan saya kata, kenapa pukul 10? Biarlah tamat pukul 11. Perdana Menteri kata, kalau ikut saya, biar sampai pukul 12. Perdana Menteri kata, saya kata buatlah arahan, jangan cakap di sini. Dia kata, apa beza COVID pukul 10 dengan COVID pukul 12? Ni polis yang ada depan saya ni. Perdana Menteri kata dia setuju kalau boleh sampai pukul 12. Saya yang minta sampai pukul 11. Ni, dia bercakap tadi, wallahi. Depan kami 3 orang, dia seorang jadi 4. Dia kata, apa masalah pukul 10 hingga pukul 12? Kalau COVID ada-adalah. Dan kita sebut, Singapura telah bebaskan, UK telah bebaskan. Dan semua ikut patuh kepada SOP dan sebagainya. Sebab sekarang ni, COVID baru ni dia memang mudah kena. Tapi mudah hilang. Jikalau kita cepat bertindak, artinya mengasingkan diri, cepat ke hospital, cepat membuat rawatan-rawatan yang disyorkan oleh pihak doktor, ataupun ubat tradisi, ataupun ubat cara perubatan moden, semuanya boleh dipakai untuk hadapi COVID ini. Ini hadirin sekalian, dan kita buat lagi. Dan Perdana Menteri kata tak apalah, dia mesyuarat kabinet ini, dia akan beritahu. Mesyuarat kabinet hari Jumaat, lambat lagi. Patut dia sebagai Perdana Menteri boleh buat arahan, iaitu dia kata boleh sampai ke 12. Tapi arahan itu hanya kepada kami 3. Kami 3 pemimpin, tapi menteri-menteri dan pegawai-pegawai kerajaan belum diarahkan lagi. Hadirin yang dihormati sekalian, dalam keadaan begini negara kita, yang kita tahu struggle of power antara kluster mahkamah dengan UMNO biasa. UMNO biasa ni kalau boleh dia nak pilihan raya sampai habis hujung tahun. Kluster mahkamah nak pilihan raya segera. Dan mereka telah berjaya kerana mereka pegang masih lagi presiden parti UMNO dan masih lagi berpengaruh. Sebagai pemimpin UMNO, dia tahu kalau ada pilihan raya nak jadi calon mesti presiden yang akan beri watika. Maka mereka sokonglah Bagan Datuk tu. Maka adalah pilihan raya di Melaka dengan serba ketat peraturan yang menyebabkan ramai orang tak keluar untuk mengundi. Hanya lebih kurang 60%, sepatutnya 80%. Bila ramai tak keluar mengundi, hadirin sekalian, kita tahu penyokong-penyokong UMNO ni kebanyakannya orang-orang kampung yang maklumat mereka terhad kepada radio, TV dan juga mereka bantuan-bantuan yang kita tahu yang datang segera masa pilihan raya. Maka mereka inilah yang keluar dan mengundi UMNO dan Barisan Nasional. Maka jadilah di Melaka Adli Zahari, Ketua Pembangkang, memimpin 63%. Yang Menteri Besar memimpin kerajaan hanya 37%. Artinya pembangkang besar yang memerintah kecil. Apakah tuan-tuan nak peristiwa macam tu berlaku di negeri Johor ini? Nanti UMNO dapat persen sikit je, tapi dia menang. Kenapa? Karena penyokong kita tak keluar mengundi atau tak boleh balik untuk mengundi, terutama yang ada di Singapura. Sebab itulah hadirin sekalian, kita mau ajak orang semua keluar mengundi, terutama penyokong-penyokong kita. Kalau semua keluar mengundi, insya-Allah kluster mahkamah ini sekarang ni bukan sahaja di-attack oleh Pakatan Harapan. UMNO satu faction yang lain pun hentam kumpulan kluster mahkamah. PAS pun hentam kluster mahkamah. Tapi pada PAS ni saya heran, masa dia menyokong Najib itu, bukan dia tak tahu mereka ni kluster mahkamah. Sekarang dia baru tahu ke? Kita dah dedah YNDB ni lama dah. Sampai budak umur 8 tahun boleh hafal ceramah saya. Najib, Menteri Keuangan.
minta duit kepada bukan, dia adalah ketua YNDB, tak cukup duit, minta pada Perdana Menteri. Perdana Menteri kata, saya tak boleh lulus, saya kena tanya Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kata, saya akan bincang dengan Perdana Menteri. Najib bertemu dengan Najib, bincang dengan Najib, Najib lulus kepada Najib. Akhirnya sekarang ni terbongkar bagaimana bilion dolar yang Najib dan masuklah Gubernur Bank Negara sekarang ni. Saya amat menghormati beliau. Itu anak kepada Profesor Engku Aziz. Dia seorang wanita yang begitu hebat. Tapi pendedahan baru di Amerika Syarikat, dia yang meluluskan di antara syarikat suaminya yang berjumlah bilion, 1 bilion ringgit lebih. Apa nak jadi negara kita ni? Wang rakyat, wang negara dibuat sebegitu rupa, yang menyebabkan sekarang rakyat terpaksa pikul hutang YNDB lebih kurang 50 bilion. Kita kena bayar bunga saja 1.7 bilion setahun. Belanjawan Johor 2 bilion, 2,000 juta tak sampai. Kita bayar bunga, seluruh pendapatan Johor ni hanya untuk bayar bunga bagi federal government kerana skandal dibuat oleh Najib Tun Razak dan kuncu-kuncunya. Dunia sekarang ni kita pergi mana pun, orang melihat Malaysia sebuah negara yang penuh dengan skandal. Hadirin sekalian, Malaysia dihormati dulunya, kita terhadapan daripada Korea. Negeri-negeri lain, Indonesia, Vietnam ni, kalau dengan Malaysia ni orang istilah kata panggil tak dengar. Terlalu jauh kita ke hadapan. Di tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Kemudian Indonesia mengejar. Vietnam mengejar, Thai mengejar. Kampuchea sekarang ni sedang berada di garis yang hampir sama dengan Malaysia. Kita pula sekarang ini kita lihat dengan skandal ini, barangkali kita hadapi masalah pelaburan dan demokrasi pula negara kita hancur. Dibina tahun 55, hancur tahun 2020. Nak bina balik semula kepercayaan rakyat kepada sistem demokrasi ini amat sukar. Mereka bekerja, mereka berjuang sampailah lepas peristiwa bersih pilihan raya, sampai pilihan raya yang ke-14 baru boleh tukar kerajaan. Bila tukar kerajaan, yang menang jadi pembangkang, yang kalah jadi pemerintah. Ada tak berlaku dalam dunia lain? Tak ada. Hanya Malaysia, tanah airku. Nak bagi keyakinan semula rakyat kepada sistem demokrasi ini, maka kita sanggup Pakatan Harapan tanda tangan MOU dengan kerajaan dipimpin oleh Ismail Sabri. Salah satu syaratnya mesti buat akta anti lompat parti. Maka hadirin sekalian, insya-Allah minggu depan bacaan kali pertama akan dibentangkan pindaan perlembagaan akta anti lompat parti. Artinya, Cintong, kamu menang pilihan raya akan datang di mana? Perling. Lepas 6 bulan, Cintong kata, aku menang bukan kerana DAP. Aku menang bukan kerana amanah. Aku menang bukan kerana keadilan. Aku menang bukan kerana muda. Aku menang kerana aku, Lin Cintong. Maka bila dia kata begitu, dia keluar parti. Boleh keluar atau tidak? Boleh tak? Boleh. Letak jawatan, bertanding semula. Aku menang kerana Lin Cintong, bukan kerana parti yang memilih aku. Pilihan raya semula ni dipanggil call election. Ini. Jadi lepas ni, Cikgu Minul Huda kalau menang kamu nak lompat, lompatlah. Zul nak lompat, lompatlah. Tapi ingat, buat pilihan raya semula, kamu keluar duit sendiri, kamu belanja sendiri, jentera sendiri, dan kalau menang
barulah dia menang kerana zul, bukan dia menang kerana Pakatan Harapan ataupun kerana parti yang memilih atau rakyat yang memilih. Orang memilih kerana tubuh badan dia. Anti lampat parti ini kita kena buat. Kalau tidak, pilihan raya umum akan datang rakyat yang duduk di Australia, yang duduk di New Zealand, yang duduk di Taiwan, yang duduk di Doha, Qatar, Dubai, tak mau balik mengundi. Buat apa kami habis tambah beribu, kami pilih calon-calon kami menang, kemudian lompat parti seperti apa yang berlaku dalam Sheraton Move. Dan tadi kami bincang dengan Perdana Menteri, dan Perdana Menteri kata, insya-Allah minggu depan kita dah mula dah bentang bacaan pertama pinaan perlembagaan soal lompat parti ini. Sebab UMNO pun tak mau lompat parti juga. Yang lompat itulah yang bersama dengan Mahyudin dan sebagainya menggulingkan kerajaan Pakatan Harapan melalui Sheraton Move. Bila pemerintah jadi begini, dia tidak stabil. Sebab itulah 3 tahun kita ada 3 Perdana Menteri. Kalau kita tak tanda tangan MOU, mungkin 7 Perdana Menteri. Bila naik Perdana Menteri baru, dia kemukakan dasar. Mereka tak ada dasar. Karena the coalition of members of parliament. Hanya bukan kerana coalition of party, member parliament. Parlimen daripada PAS, parlimen daripada Bersatu, parlimen individu, parlimen ini berkumpul, cukup bilang mereka tukar kerajaan. Sebab itu mereka tak ada dasar. Naik Mahyudin, dasar apa dia nak bawa kita pun tak tahu. Naik Sumail Sabri, dasar apa dia nak bawa kita pun tak tahu. Sebab itu bila berlaku banjir besar di Selangor, 3 hari pertama macam tak ada kerajaan. Tentera banyak datang, duduk tengok banjir. Polis datang, tengok banjir. Kenapa tak ada pengarahan? Hak duk jaga air pergi Mekah, buat umrah. Umrah sunat. Meninggalkan banjir yang besar ni pergi buat umrah. Ajaran agama apa ni? Dalam Islam kalau haji pun kita terhalang boleh tangguh. Ini umrah sunat. Dah lah pergi buat umrah, balik Covid pula. Cuti lagi. Kenapa Perdana Menteri tak berani ambil tindakan? Kalau dia ambil tindakan, dia jatuh. Sebab itu ada Timbalan Menteri cuti 2 bulan. 2 bulan cuti. Duduk di New Zealand, balik senyum ya. Kalau ambil tindakan pada dia, ambil, nanti kawan aku lari, kamu jatuh. Jadi, dia orang kata under siege. Bol dia dipegang. Bila Perdana Menteri bol dipegang, dia tak boleh bertindak. Kalau saya Perdana Menteri, saya pecat Tuan Ibrahim Tuan Man. Karena kamu meninggalkan negara waktu rakyat sedang mati, sedang susah, rugi berbilion ringgit. Bilion. Menteri boleh pergi meninggalkan rakyat yang kawasan saya saja mati 17 orang mati lemas. Kota Raja, Bandar Seri Muda tenggelam. Ini yang kita lihat hadirin sekalian, bila menteri-menteri dia nak buat order, dia tak boleh kerana mereka bukan dapat mandat daripada rakyat. Sebab itulah kita kena mengembalikan demokrasi ini, mengembalikan balik kepercayaan rakyat kepada sistem yang kita pilih, iaitu raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Yang majoriti yang dapat banyak kursi parlimen akan memerintah, yang dapat banyak kursi negeri akan memerintah peringkat negeri. Bukan yang dapat sikit memerintah, yang banyak jadi pembangkang. Akhirnya nak pertahankan kerajaan, beli orang tu, beli orang ni, GLC kan jawatan, pangkat itu Duta Timur Tengah, Duta Timur Tepi. Bagi elan taraf menteri, nak buat kerja apa pun tak tahu. Sebab apa? Perdana Menteri under siege. Dalam parlimen saya sebut, bukan kita bercakap di luar ni, dalam parlimen, PM under siege. Bol dia dipegang. Maka pentadbiran jadi kucak-kacir. Dan investor pula melihat Malaysia sekarang bukan satu pilihan utama. Banyak dah syarikat-syarikat besar meninggalkan negara ini pergi ke negara lain, terkhasnya Indonesia. Indonesia saya sebut rata-rata bukan kata rakyat dia sekarang ni. Presiden dia pun dah pergi Malaysia.
Dia perli pula kebetulan bersangkut paut dengan Kementerian Pertahanan. Dia kata dulu orang nak bergambar di sempadan, orang duduk di sebelah Indonesia. Ambil gambar pos sempadan Malaysia cantik. Jokowi ni. Sekarang orang nak bergambar, orang pergi sebelah Malaysia. Orang ambil pos sempadan Indonesia kerana dia hanya lebih cantik dan lebih hebat. Jokowi perli kita. Patutnya Kementerian Luar hantar surat bantahan kepada dia kerana dia mempermainkan pos-pos sempadan kita. Tapi itulah realiti yang berlaku. Kerana mereka hebat dalam pembangunan sekarang ini dan kita pula sedang merosot. Johor memulakan kebangkitan ini. Restore balik demokrasi dan kepercayaan rakyat kepada sistem yang kita pilih. Boleh tak? 12 hari bulan menanglah calon-calon Pakatan Harapan dan muda melebihi 29 kursi untuk kita mengambil alih pentadbiran negeri Johor. Boleh semua? Sekian, terima kasih. Selamat mengundi pada 12 hari bulan nanti. Sese Nandri. Terima kasih.